Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton-penonton ataupun kepada yang setia, kepada staf-staf ataupun rakan-rakan kerja kita di SRS2 dan juga sahabat-sahabat kita di luar yang masih lagi beristiqamah dalam kelas menyalin Al-Quran kita. Pejanjilik kita dah sampai ayat yang ke-21 dah. Maknanya dah lebih kurang 15% dah daripada surah Yasin. InsyaAllah kita akan cuba khatamkan surah Yasin ni dan kita akan masuk surah-surah lain. Mana tahu rezeki kita, insyaAllah, alhamdulillah, kita doakan kita dapat menyalin senaskah Al-Quran ni, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Untuk minggu ni kita akan sambung pada ayat yang ke-21, tapi sebelum tu biasalah kita akan berkongsi, bercerita tentang sedikit macam mana isu semasa, suasana macam mana kita PKP, kita masing-masing duduk di rumah, kita memenuhkan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat di rumah, kita bertadarus bersama keluarga kita. Ada juga adik-adik kita yang banyak program-program online. Online minggu lepas pun saya dimaklumkan ramai yang terlibat. Ada pertandingan syarahan, pertandingan sajak lah, pertandingan khat yang dibuat secara online. Mungkin bukannya kita nak COVID ni, mungkin kita pandang dari satu sudut, mungkin COVID ni banyak hikmah dia, kita boleh manfaatkan hikmah pengajaran. Antaranya kalau katalah, kalau bukan dengan COVID ni, kita tak kenal pun program-program online ni. Semua kebanyakannya program kita bersemuka kan. Tapi bila adanya COVID ni, kita boleh fikir macam mana untuk program. Bukannya kami di SRS2 saja work from home, bahkan semua orang maknanya boleh buat aktiviti macam biasa. Di samping tu ada masa dengan keluarga. Cuma cabaran dia banyak lah kan. Di rumah tak sama macam mana kita buat kerja di office ataupun di tempat masing-masing. Kita ada dengan keluarga, jadi masa dia tak sama. So macam mana kita nak sesuaikan diri. Okey, untuk terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada adik-adik yang baru dapat keputusan SPM. Yang berjaya, alhamdulillah, tahniah. Yang tak berjaya, insya-Allah teruskan banyak lagi. Sebenarnya kalau daripada sudut peribadi saya sebenarnya lebih, bukan saya nak kita tak berjaya, tapi saya sebenarnya lebih orang cakap lebih fokus ataupun lebih takut ataupun lebih gerun lah. Kalau macam zaman-zaman kita belajar dulu, orang yang berjaya dapat satu tu kita gerun. Tapi bila dah di alam pekerjaan, bila dah pengalaman semua ni, saya lebih gerun kepada orang yang tak berjaya. Sebab apa? Sebab bila dia tak berjaya ni, bayangkan sedikit pengalaman saya macam mana saya terlibat dalam banyak pertandingan-pertandingan khat. Banyak pertandingan-pertandingan khat. Bila mana peringkat sekolah dulu banyak menyertai pertandingan khat, tak pernah berjaya. Masuk pertandingan ni tak berjaya, masuk tak pernah. Bukan kata tak pernah, bukan kata tak menang. Ada yang tulisan di reject terus pun ada. Tapi disebabkan kegagalan, disebabkan saya tak berjaya tu, saya belajar dan alhamdulillah sekarang ni terlibat dengan menyalin Al-Quran, terlibat dengan mengajar, terlibat dengan aktiviti-aktiviti senakat. So saya lebih gerun kepada orang yang tak berjaya tu, sebab orang yang tak berjaya tu nanti dia akan belajar, dia akan naik dan kadang-kadang yang tak berjaya ni lah lebih, kadang-kadang kejayaan dia lebih tinggi daripada orang yang dapat result yang tinggi. So sebelum kita menyalin Al-Quran, sedikit tip ataupun macam biasalah, setiap minggu saya akan berkongsi tip. Bukan kata saya nak hebat, cumanya kita berkongsi sedikit tip kepada rakan-rakan kita yang berjaya, kepada adik-adik kita yang dapat SPM yang berjaya, yang dapat result yang hebat, yang tinggi, tahniah. Dan sedikit tip macam mana bila kita dah di puncak kejayaan, bila kita dah dapat sesuatu yang kita impikan, kita dapat result yang terbaik,
apa yang kita kena hindarkan. Selalu kita bagi apa yang kita kena lakukan. So sekarang ni saya nak bagi tip apa yang kita hindarkan, apa yang kita kena kita jangan buat benda tu bila kita nak berjaya, ataupun kepada orang yang berusaha nak berjaya ni, benda-benda ni yang dia kena hindarkan, dia kena elakkan. Kalau boleh dia jangan buat benda-benda ni. Okey, tip yang pertama untuk kita hindarkan, selalu orang bagi tip ni apa yang kita kena buat, tapi ini apa yang kita tak boleh buat, kita nak jaga. Tip yang pertama, jangan banyak alasan. Alasan ni lah benda-benda yang alasan ni macam-macam orang boleh bagi. Sebab saya ataupun rakan-rakan kita, especially lah orang duk cakap orang Melayu ni tak berjaya apa semua, bukan nak kata mengiyakan, tapi kebanyakannya orang kita ni selalu banyak alasan. Antara alasan ni macam biasalah, susah. Bila suruh buat ni tak tahu bila ni. Itu antara bila untuk adik-adik yang nak berjaya, adik-adik yang dapat SPM, adik-adik yang berjaya dalam exam, apa-apa exam pun, ataupun kita semua ni yang hendak menuju kejayaan, usaha kejayaan, ini yang kita kena elakkan. Elakkan memberi alasan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, tadi alasan kan, alasan ni cara kita nak selesaikan masalah alasan ni. So kita kena tahu, kenapa aku bagi alasan tu? So what? So what ni macam kenapa kita kena bagi alasan? Contohnya, bila suruh buat ni, susah lah. Kita kena fikir balik, kenapa aku cakap susah? Sebab susah tu kadang-kadang dia membunuh ataupun dia merosakkan apa yang kita nak buat tu. Okey, yang kedua ni kepada adik-adik yang dah berjaya lah. Kepada adik yang berjaya, ataupun kita kat Yayasan Restu ni, kepada bos-bos kita, kepada orang-orang yang dah berjaya, orang-orang yang hebat, otak-otak ataupun yang dah khidmat lama ni, ini yang kita kena elakkan. Termasuk saya sendiri, termasuk pada kawan-kawan kita yang lain, kita kena elakkan yang kedua ni, iaitu yang kedua ni ialah ego. Ego ni sangat-sangat boleh merosakkan. Dalam hadis, dalam agama pun tak bagi kita ego. Sebab bila kita ego, itulah yang terjadinya. Contoh, bila saya sebut tadi, kenapa saya gerun kepada orang yang kalah, kenapa saya gerun kepada orang yang result SPM dia gagal. Kenapa? Sebab apa tahu? Sebab bila dia berjaya, kadang-kadang ego ni pula boleh merosakkan kejayaan dia. So bila dia kalah, bila dia gagal, dia tak ego dan dia akan belajar, dia akan naik. Macam tu jugalah ego ni kadang-kadang dalam khat pun sama. Bila kita tulis cantik, lepas tu masuk pertandingan menang, kita dah rasa ego, so kita tak belajar. Dalam masa yang sama, kawan-kawan yang lain yang tak berjaya, dia berusaha belajar. Lama tak lama, nanti dia akan lebih hebat ataupun dia lebih berjaya daripada kita. Okey, yang ketiga, ingatlah yang pertama tadi kita kena elak daripada memberi alasan. Yang kedua, jangan ego. Dan yang ketiga, jangan berasa takut. Jangan takut. InsyaAllah, memanglah setiap orang nak mula sesuatu tu takut. Contohnya pengalaman saya bila terlibat dalam menyalin Al-Quran ni, bila pertama kali nak terlibat dalam menyalin Al-Quran ni, memang takut. Yalah, Al-Quran dengan takut salah lah, takut nanti tulis tak cantik orang apa semua. Tapi bila kita hindarkan perasaan takut tu, kita cuba, and then memang takut, dan setiap kesalahan tu kita baiki, insya-Allah, dan secara tak langsung kita dapat menyiapkan satu Al-Quran yang kita akan salin, insya-Allah kelas kita ataupun menyalin Al-Quran ni kita akan cuba, insya-Allah, mana tahu kita dapat siap menjadi satu Al-Quran. Okey, yang keempat seterusnya, yang penting juga untuk saya, untuk kawan-kawan, untuk kepada yang lain, kita kena hindarkan yang keempat ni ialah jangan kita sentiasa rasa selesa. Selesa ni lah membuatkan kita tak berusaha, kita tak fikir dah benda lain. Contohnya dekat yayasan ni pun kita ada pangkat macam-macam kan. Kita ada GGM, kita ada GM, kita apa kan. Kadang-kadang kalau boleh yang atas tu tengok-tengok, kalau juga yang bawah ni. Kadang-kadang jangan terlalu selesa sangat kita kat atas. Sebab kita kena ingat, kadang-kadang tanpa kita kat atas tu, orang yang dekat bawah ni lah yang akan tanpa orang bawah ni kita tak duduk dekat atas. Sebab tu yang kat bawah ni pun kena usaha, yang dekat atas ni yang penting kita jangan sentiasa. Ada seorang jutawan, ada rumah besar apa semua. Orang tanya dia, kenapa
sanggup pergi masuk kelas belajar, kenapa sanggup pergi hijrah pergi ke tempat lain, duduk di luar negara apa semua, padahal dia dah kaya raya dia tahu kan. Satu je jawapan dia, dia kata dia tak pernah rasa dia kaya. So sentiasa dicari-cari walaupun dia dah kaya raya. So kalau kita tak fikir kita sentiasa selesa, kalau kita rasa selesa, kita tak akan usaha ke arah tu. Okey, insya-Allah ada masa lagi sikit lagi. Okey, seterusnya yang kelima, kita tak boleh memuaskan semua orang. So kita kena terima hakikat tu, kita tak boleh memuaskan semua orang. Ada juga dia punya batas-batas dia. Sebab kalau kita terlalu nak memuaskan semua orang, kita kadang-kadang akan terkorban diri kita. Kita akan kadang-kadang sampai kita stres apa, ia boleh menyebabkan banyak benda keburukan berlaku. Okey, seterusnya yang terakhir, yang keenam, ni dalam Islam pun memang menggalakkan benda ni. Yang keenam ni kita tak boleh buat sendiri. Maknanya dalam Islam sendiri pun kita mengamalkan, Nabi sendiri mengamalkan konsep jamaah. Macam kita kat Asar Restu ni lah. Maknanya apa benda kejayaan, apa benda produk yang dibuat di Asar Restu ni, semuanya hasil kerja berjamaah. Kalau seorang-seorang takkan jadi. Contohnya macam kami kaligrafi, tulis menyalin Al-Quran. Kalau tak ada orang yang edit, kalau tak ada orang yang buat design, kalau tak ada orang cetak, kalau tak ada pihak Restu TV ni yang promote yang ni, Quran tu takkan berjaya. So yang keenam ni kita kena hindarkan daripada buat kerja seorang-seorang. Bukan tak ada boleh buat kerja seorang-seorang, tapi untuk sampai kejayaan tu kita kena bersama. Sebab ada pepatah daripada orang Afrika, disebut dalam bahasa Inggeris, tapi saya melayukan je lah. Okey, pepatah dia berbunyi, kalau kita nak cepat, kita kena gerak seorang. Dan kalau kita nak pergi dengan cepat, kita kena gerak seorang. Okey. Tapi kalau kita nak pergi lebih jauh, kita kena gerak ramai-ramai. Tu lah. Contohnya, kalau kita nak siapkan kerja cepat-cepat, memang kita kena buat seorang lah. Tapi kalau kita nak buat hasil kerja kita tu pergi lebih jauh, orang nampak, kita tak akan boleh buat seorang. Kita kena berjamaah ramai-ramai. Okey, itu saja. InsyaAllah kita akan masuk ayat yang ke-21 menggunakan Quran Mufid. Okey, dan untuk surah Yasin, boleh sambung Yasin dekat buku Mushaf Nasah ni. Ada surah Yasin dia. Minggu ni ayat yang ke-21, kita tengok ayat dia berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maksud dia, turutlah orang yang tidak meminta kepada kamu sebarang upah, sedangkan mereka adalah orang yang mendapat hidayah. Okey, kalau nak tahu kisah ni, ayat ke-21 ni dia masih lagi ayat berkait rapat dengan ayat sebelum ni. Sebab kalau kita tengok balik kepada yang belum menonton sebelum-sebelum ni, surah Yasin yang kita baca ni daripada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-27, dia sebenarnya satu kisah. Uniknya dalam Quran Mufid ataupun dalam Quran ni, muka surat 441 ni sebenarnya satu kisah daripada ayat 13 wadrib lahu masalan ni sampai habis bima ghafarali rabbi wa ja'alani, dia sebenarnya satu kisah. So kalau kita nak, macam kita PKP ni kan kat rumah kan, kita jadi imam kepada keluarga kita, kalau nak baca ikut satu kisah ni, boleh baca surah Yasin muka surat 441 ni. Dia satu kisah penduduk Mekah dengan rasul yang diutuskan. Dia satu kisah. Itu maksud dia. So kita tengok ayat dia, huruf-huruf dia insya-Allah. Okey. Ittabi'u dia ada huruf alif Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Okey. Ta. Ba. Okey, kalau huruf ta dengan huruf ba, bila dia duduk berdekatan macam ni, kalau dalam khat, cantik dia, jangan buat bentuk dia sama. Contohnya macam ta ni dia kecil, ba dia besarkan sikit. Ataupun kalau ta besar, ba dia kecil sikit. Jangan samakan. Kalau dalam Quran Mufid kita tengok ta tu dibesarkan, tapi ba tu dia kecilkan. Sebab
salah satu kenapa dia buat macam tu, sebab kita nak membezakan huruf ta dengan huruf ba ni, kalau dia buat rapat-rapat dia boleh nampak macam huruf sin. So untuk mengelirukan huruf tu dia asingkan. Sebab tu dalam khat ni sebenarnya setiap pakar-pakar khat yang mencipta khat ni dia dah kaji siap-siap dah. Huruf ni bila bersambung dengan huruf ni bentuk dia macam mana. Itu uniknya tulisan khat, itu uniknya tulisan Arab, itu uniknya bahasa Arab, sebabnya dia tak sama macam bahasa-bahasa lain ataupun huruf-huruf ataupun tulisan-tulisan bahasa lain. Contohnya macam Rumi, kalau dia bersambung ataupun dia berpisah, itulah huruf dia. A dengan B sama. Kalau B dengan A bersambung pun huruf dia sama. Tapi dalam Arab dia tak sama. Bila bersambung huruf dia berubah. Kalau huruf yang sama, kalau dia berdekatan macam ni, dia akan asingkan sikit dia punya bentuk dia. Dia tak bagi beza. Okey, sambung. Okey, huruf ittabi'u, huruf ta, huruf ba dan seterusnya huruf ain. Ni bentuk huruf ain. Terus okey, huruf waw. Ittabi'u. Okey. Baris dia alif tanda wasal, ta ada syaddah dan baris atas, ba baris bawah, ain baris depan. Baris depan dan waw tak ada baris, dibaca panjang 2 harakat, dan alif ada tanda bulat kecil di kat atas. Okey, terus man la yas'alukum, man mim dan nun. Man mim baris atas dan nun tak ada baris. La yas'alukum, sebab apa dia tak ada baris? Sebab selepas dia ada huruf yang ada syaddah di atas. Sebab tu dia terus bunyi huruf lam alif ni. Man la, sebab lam alif ni ada syaddah dan ada baris atas. Dibaca panjang 2 harakat. Yas'alukum, ya sin kita tarik panjang sebab ada hamzah nak diletakkan di ruang ni. Yas'alukum, lam, kaf dan huruf mim. Okey. Yas'alukum, ya baris atas, sin baris mati, hamzah, ada hamzah dekat sini sebab tu sin tadi saya tarikkan sikit panjang dia. Ada baris atas, yas'alukum. Kenapa hamzah ni dia tak ada fathah, dia tak ada alif. Dia hanya menumpang di atas ruang rumah ni. Sebab tu dalam Al-Quran ni selain kita baca, kita kena menulis. Sebab apa? Sebabnya kalau orang tanya kenapa, dan kita hanya boleh jawab inilah Al-Quran yang ditulis dan juga inilah sanad dia. Dia tak boleh diubah. Macam tu juga bunyi dia. Sebab tu Al-Quran kita tak boleh eja Rumi, Yasin, Y-A-S-I-I, tak boleh. Sebab bunyi dia memang dibaca panjang macam tu. Sebab Al-Quran ni cara belajar dia bersanad, ada guru dia, ada dia punya bacaan dia, qiraat dia apa semua. So kita kena ikut tu. Okey. Sebab ada juga orang tanya kenapa ada huruf ni ada baris, ada huruf ni tak ada baris. Memang dalam Al-Quran ni satu benda yang agung yang kita kena belajar dia. Kita kena tengok tulisan dia. Itu hikmah kalau kita dapat belajar ataupun kita dapat menyalin Al-Quran. Okey, yas'alukum. Tak siap ni. Yas'alukum ni kaf baris depan dan mim baris mati. Ajron alif, jim, ro dan ada alif. Ajron dia fathatain, 2 fathah. Alif ada hamzah, ada baris atas.
Jim baris mati dan Ra baris fathah yang tak selari. Sebab dia dibaca dengung. Wahum, waw. Waw. Ha tebal Wahum. Ha tebal ni ha simpul lah. Wahum, mim. Waw. Ha baris depan dan mim tak ada baris. Sebab apa tak ada baris? Macam biasalah, tak ada baris tu sebab dia ada syaddah, huruf yang ada syaddah selepas dia. So wahum muhtadun dibaca syaddah. Mim, ha, ta, dal, waw, dan nun. Baris dia mim ada syaddah dan baris depan. Wahum muhtadun. Ha baris mati, ta baris atas dan waw baris depan. Dibaca panjang 2 harakat, waw tak ada baris dan nun baris atas. Okey, sadaqallahul azim. Itu saja untuk ayat yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat mukjizat, kita mendapat barakah daripada Al-Quran yang kita salin ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu depan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-21 yang masih mengisahkan tajuk yang sama. Okey. Itu saja, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dan mohon maaf salah dan silap, kita jumpa lagi pada minggu depan. Itu sajalah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.